Dah. Alhamdulillah, bagus. Dah. Terima kasih. Jadi semua dah cuti seminggu kan. Dah ada semangat insya-Allah nak belajar. Okey, alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Murid-murid kelas 2 bijak dan Puan Tan selaku pembimbing saya lah, guru pembimbing saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Faris Naufal, Ukasha dan Ahmad Yusri kerana berpeluang ada rezeki untuk join kelas kita kan. Jadi kamu semua dah cuti seminggu, dah lama pun kita tak buat kelas Google Meet. Jadi saya pilih untuk hari Jumaat ni, di hari yang penuh barakah ni untuk kita buat kelas. Jadi sebelum macam biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar untuk mendapatkan kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh buka mic, kita baca doa sama-sama. Boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Jadi selesai baca doa. Jadi untuk Ukashah dengan Faris Naufal, kamu kan jadi kat tempat yang sama kan. Jadi kalau kamu berdua buka mic yang sama, mungkin akan berlaku dia echo lah, mic tu tak betul. Jadi kalau kamu nak jawab soalan, gila-gila buka mic lah. Boleh Ukashah dan Faris Naufal? Boleh. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, sebelum kita nak masuk tajuk kita, sebelum saya nak terangkan objektif apa yang perlu kamu dapat untuk hari ni, saya nak tanya kamu. Jadi ingat tak sebelum cuti kita ada belajar yang pasal pembaris tu, tajuk apa tu? Yang saya suruh kamu buat pembaris. Pembaris semua ukur bagai tu. Itu tajuk apa? Ingat tak? Ingat kalau kita guna pembaris kita nak ukur apa? Itu tajuk yang sebelum cuti. Apa dia? Pemadam. Pemadam. Ukur apa? Kalau guna pembaris kita ukur apa? Ukur apa kalau guna pembaris? Guna apa? Yusri? Apa dia Yusri? Saya boleh jawab. Ingat yang sebelum tajuk sebelum cuti ni. Saya nak recap sikit-sikit je. Apa yang kita ukur kalau guna pembaris ni, kita ukur apa? Kita nak ukur berat ke, tinggi ke, panjang ke apa? Kita guna pembaris ni kita nak ukur apa? Panjang. Pandai. Jadi kita hari tu kita dah selesaikan tajuk panjang. Jadi hari ni kita nak masuk topik baru. Tak ada topik baru, subtopik baru. Apa dia? Sebelum untuk masuk kepada apa dia tu, untuk objektif ini saya tanya kamu dulu je. Sekejap, saya tanya kamu dulu. Kamu pernah pergi pasar tak? Siapa pernah pergi pasar? Siapa pernah ikut mak dia pergi pasar ke pekan Jumaat, pekan apa? Pasar tani atau apa-apa. Siapa pernah ikut? Faris Naufal pernah? Faris Naufal? Nah. Pergi pasar? Nah. Ukashah pernah? Ukashah dan ataupun Yusri ke? Pernah ke? Pernah kan? Jadi kau pernah pergi pasar kan? Pernah. Jadi kalau kamu rasa tengok gambar yang saya tunjuk ni, tengok ada gambar ada orang tengah sayur, cili, ayam, buah. Okey, saya tanya kamu, kalau kamu pergi pasar, contoh kalau kamu nak beli buah-buahan. Okey, contoh kamu nak beli buah-buahan. Kan? Kamu nak pergi beli buah-buahan. Okey, kamu minta, okey makcik saya nak apple ni. Nak beli buah apple. Sebelum makcik tu nak bagi kamu dalam plastik, apa yang dia buat? Sebelum nak bagi kamu dalam plastik. Timbang. Pandai Faris Naufal. Dia buat apa? Timbang. Pandai. Dia timbang. Dia timbang tu guna apa? Apa nama benda yang dia timbang tu? Guna mesin apa? Pandai. Pandai Ukashah, penimbang. Pandai. Jadi kalau kamu pergi pasar, kebanyakan lah kalau pergi pasar, mesti ada timbang. Sama ada kamu nak beli ayam. Cik, saya nak ayam 1 kilo. Saya nak buah 2 kilo. Jadi benda-benda yang ditimbang ni, ditimbangnya benda. Ditimbang apa? Apa yang ditimbang tu? Timbang berat. Pandai Faris Naufal. Timbang berat. Jadi itulah tajuk kita hari ni. Jadi kalau tengok gambar kat sini, gambar pasar ni, tengok dia ada tengok gambar.
Tengok, sekejap saya guna pen. Dia nampak tak gambar ni tengok ada dia timbang ni. Ni dia timbang cili. Contoh ayam ni pula tak ada penimbang ni. Tapi adalah nanti dia mesti ada timbang. Tengok ni pun dia timbang buah ni. Ada gambar penimbang. Jadi yang dia timbang tu ialah timbang berat. Dia timbang berat. Jadi itulah tajuk kita hari ni, iaitu tentang berat. Tapi berat ni kalau untuk matematiknya, berat ni macam terlalu khusus. Yang secara umum dia, berat ni ialah jisim. Apa dia? Sebut balik, apa dia? Jisim. Pandai, terima kasih Yusri. Jisim. Jisim tu sama dengan berat. Jisim. Jadi tajuk hari ni lepas panjang kita akan tansuk kepada jisim. Jisim ni macam berat lah. Sama macam berat. Maksud tajuk jisim. Okey, kita tengok apa kita punya objektif kali ni. Ada yang baru masuk Kejap. Siapa ni Sufi Nur Kaisara. Mana dia? Hilang. Masuk dia? Tu. Sufi. Selamat pagi Sufi. Sufi? Dengar ke Sufi? Betul tak Sufi Nur Kaisara? Hello? Okey, tak apa, kita teruskanlah. Okey, untuk objektif hari ni kita ada 2 objektif. Yang pertama, saya harap di akhir pelajaran ni kamu dapat menulis 2 ukuran jisim. Allah, saya terlupa nak space, nak jarakkan. 2 ukuran jisim yang diberi dalam gram dan kilogram dengan menggunakan simbol gram dan kilogram. Okey, itu yang pertama, itu kenal jisim lah. Yang kedua ialah menimbang. Kamu akan dapat menimbang dan merekod sendiri objek yang kamu timbang tu dalam gram dan kilogram ketika kamu di rumah. Sebab kita kalau kita kat sekolah senang sikit. Saya boleh bawa penimbang, kamu boleh ukur sendiri, saya boleh tengok kamu ukur timbang macam mana. Tapi sebab kamu kat rumah dengan melihat jarum atau bacaan pada alat penimbang. Okey, saya nak tanya dulu, kamu kat rumah ada alat penimbang ke? Ada tak? Ada. Ada ke? Ukasha ada ke? Ada. Faris, Ahmad Yusri ada? Ahmad Yusri? Ada. Ahmad Yusri ada kan? Kejap. Jadi kalau kamu ada alat penimbang tu baguslah. Jadi boleh kamu ukur apa ni. Ni contoh alat penimbang dia. Jadi untuk tajuk jisim ni, yang pertama, ini contoh alat penimbang dia lah. Tengok contoh alat penimbang dia. Macam contoh saya kat rumah pun ada contoh alat penimbang ni, tengok. Tapi yang ni, Allah, tak nampak Nampak tak? Kejap saya tutup. Tapi dia alat penimbang ni, dia ada banyak jenis. Macam saya punya ni. Yang saya punya ni, dia apa? Yang saya punya ni elektronik punya. Maksudnya dia boleh, kalau kamu contoh ni untuk berat saya selalu ukur berat. Saya berdiri atas ni dan saya boleh terus baca. Tapi kalau yang jenis jarum punya tu, yang jenis jarum tu mungkin kamu perlu baca senggatan dia. Okey, nantilah kita akan belajar tengok senggatan dan sebagainya. Okey, boleh faham semua? Boleh. Jadi kalau tengok kat pasar kan, kalau kat pasar mana alat penimbang yang sering kamu nampak? Contoh kalau kat pasar, macam gambar tadi, yang mana? Boleh sebutkan tak? Ni yang pertama. Ni yang kedua. Mana nombor apa? Ni yang ketiga. Yang keempat. Kejap, nampak tu slide saya ni? Nampak. Okey, bagus. Okey. Mana yang kamu selalu nampak kat pasar? Nombor berapa? 1. 1. Lagi? 2. 3. 3. Lagi nombor 2 ni ada kat pasar tak? Ada. Ada nampak Kalau nombor 2 ni macam untuk ukuran yang kecil sikit lah. Sebab dia jenis elektronik kan. Mungkin 1 dengan 2 lah yang sering kamu nampak kan. Jadi kalau kamu nampak orang timbang ayam ke, sayur ke, guna alat penimbang ni lah. So dia jarum punya. Dan untuk alat penimbang ni sendiri pun saya cakap ada 2 jenis kan. Ada jenis jarum dan ada yang jenis elektronik. Dan untuk penimbang ni pula pun ada jenis dia. Ada yang jenis yang berat, yang kilogram dan gram. Nanti kita tengoklah beza dia. Tengok, kalau tengok gambar nombor 4 dan 5 ni, macam saya punya ni lah. Kalau 5 ni macam untuk ukur berat. Kalau ukur berat, tengok dia bacaan dia terus baca. Tak perlu tengok jarum-jarum.
Ni pun untuk ukur berat lah, tapi ni yang jenis jarum. Jadi kamu perlukan, kalau nak guna yang keempat ni kamu perlu 2 orang. Seorang berdiri, seorang lagi tengok bacaan. Sebab kalau kamu tak boleh nak tengok ke bawah tu, nanti tak kita panggil tak accurate lah. Accurate dia punya bacaan dia. Okey, kita tengok. Lagi apa lagi ni pasal GC ni? Ini dia. Kenali unit gram dan kilogram. Okey, untuk macam panjang hari tu, ingat tak panjang? Unit panjang kamu belajar apa? Ada 2 unit. Ingat tak? cm dengan cm. Pandai Faris Nafal. Pandai Ukasha. cm dan m. Apa cm tu? Cm tu maksud dia apa? Kilometer. cm, kilometer. Betul ke? Kilogram. cm, kilogram itu kg. cm yang kau belajar hari tu, panjang tadi sebelum cuti. Sentimeter. Kilometer. Sentimeter bukan kilometer. cm, sentimeter. cm, sentimeter. Ingat tak? Kalau m, meter. Okey, itu kalau panjang. Okey, ini pula untuk GSIM. Kalau GSIM ni pula untuk hari ni, kamu akan belajar dua ni lah, gram dan kilogram. Dan macam kalau cm pun dia ada dia punya pendek kan. Kalau gram ni dia punya pendek dia G. G. Dia punya kita panggil apa? Bacaan saya lupa apa panggil apa. Dia punya pendek dia lah. Contoh kalau kamu tulis nombor G, berapa G gram, berapa gram. G. Kalau kilogram ni pula apa? Siapa boleh teka apa dia? Kalau kilogram. Kalau gram G, kalau kilogram kg. Pandai Faris Nafal, kg. Jadi ini dia punya singkatan dia, singkat dia. Kalau gram G, kalau kilogram kg. K untuk kilo, G untuk gram. Jadi apa beza gram dengan kilogram ni? Senang je. Kalau gram untuk yang ringan, untuk objek yang ringan. Kalau gram ni untuk objek yang ringan lah. Kalau kilogram ni untuk objek yang berat. Jadi itu berat. je. Ini je beza dia. Ingat kalau gram, kalau G untuk yang ringan. Kalau gram untuk yang berat. Sekejap, boleh nampak slide saya ni? Takut ada yang tak nampak. Jelas Jelas. Okey, terima kasih. Kita tengok. Kita tengok contoh objek untuk gram. Okey, saya nak tanya kamu lah untuk contoh objek untuk gram. Okey, sekejap. Ni ada Sufi. Sufi. Nak bagi Sufi, selamat datang. Sufi ada? Sufi Nur Kaisara. Selamat pagi. Nak bagi Sufi. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, bagus. Jadi kita dah ada 4 orang lah alhamdulillah dalam meet ni. Okey, saya tanya kamu dulu, Sufi. Apa kamu rasa contoh objek yang guna gram ni, unit gram? Yang ringan lah. Selalu kita ukur objek yang gram. Ada, bagi tahu tak? Boleh cuba bagi tahu contoh yang kamu kalau dalam kehidupan kamu ke. Ada Sufi, contoh dia? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, mungkin kamu tak tahu kan. Jadi saya akan beritahu lah. Contoh untuk gram ni, contoh yang pertama. Kamu boleh ukur roti lah. Roti yang buku, Gardenia tu. Tahu tak roti Gardenia? Tahu? Tahu kan. Jadi kalau kamu tengok, kalau kamu, kalau kat rumah ada roti Gardenia tu, dia punya kat packaging yang plastik dia tu, dia akan tulis berapa gram. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok sendirilah nanti. Lepas bagi kelas nanti kamu tak percaya. Contoh yang pertama roti lah. Kamu boleh guna roti. Yang kedua, boleh ukur pen. Berat pen. Pen boleh pen kalau pen yang banyak-banyak pen sebab dia benda ni, pen ni ringan ke berat? Pen. Ringan. Ringan kan. Jadi kau boleh ukur pen. Yang ketiga ni pula kamu boleh ukur apa lagi? Buku. Buku takkanlah sampai kilogram kan. Tak adalah buku. Ada juga buku yang berat. Tapi kebanyakan buku kalau untuk kamu untuk kamu sesuai untuk kanak-kanak ke, kita guna buku yang ringan lah. Boleh ukur guna gram. Apa lagi contoh lain pula? Apa lagi? Ada Faris Nafal, ada contoh lain tak? Berus gigi? Berus gigi boleh. Ringan. Berus gigi kamu ringan ke berat? Ringan. Ada ke berus gigi yang berat? Kamu tak boleh nak angkat kan? Kena perlu berotot semua nak angkat berus gigi kan? Tak ada kan? Ni contoh dia berus gigi. Tadi berus gigi.
Itu antara contoh-contoh lah gram. Kamu boleh tengok sendiri lah, benda-benda ringan tu pasti guna gramnya, tak akan guna kilogram. Kalau guna kilogram ada beberapa kes lah. Okey, kita tengok alat untuk kilogram. Okey, kilogram ni benda yang berat. Siapa boleh kita bagi tahu apa? Beras, pandai. Ni mesti selalu tolong ayah ni. Beras. Contoh kalau kat beras kan. Beras apa? Apa contoh jenama beras yang kamu ada kat rumah? Yang selalu kamu tahu? Beras. Beras apa? Beras basmati, apa lagi? Almari? Cat rambutan. Pandai Sufi. Almari. Almari berat ke ringan? Berat. Berat. Almari berat kan. Jadi kalau kita nak ukur berat almari tu, kita guna unit kilogram lah. Macam contoh tadi beras balik. Contoh masuk kat beras balik. Kalau kat beras kan, kalau kamu tengok packaging dia mesti ada dia punya berat dia, G-SIM dia. Contoh 1 kg, 2 kilogram. Kamu tengok lah kalau kat rumah kamu ada dia punya plastik beras tu lagi. Apa lagi contoh untuk ukur unit Bel. kilogram ni? Apa dia? Sufi? Bel. Apa dia? Bel. Bel. Apa tu? Bel. Bel. Bear. Bear. Bear tu apa? Beruang. Beruang. Okey, betul lah beruang. Tapi beruang saya kamu cakap bahasa Inggeris. Sorry, saya agak minta maaf lah. Bagus. Terima kasih Sufi. Bahasa Inggeris bagus. Pandai dia boleh fikir bear, bear. tengok bear, beruang. Belajar BI juga. Betul Ya, tak? betul. Kat rumah kamu ada beruang ke Sufi? Ada? Ada beruang. Bela beruang. Haiwan beruang. Ke patung. Baguslah Sufi. Jadi kalau tengok Sufi ada bela beruang gila betul. Sufi. Tak bagus. Jadi kalau untuk ukur beruang pun sendiri boleh guna kilogram. Tapi kalau beruang kadang-kadang ada beruang yang besar, dia ada guna unit. Satu unit ni mungkin kamu tak belajar lagi. Nama unit tu unit tan. Unit tan ni. Bukan buatan ni unit. Nama unit tu unit tan. Unit ton. Kalau bahasa Inggerisnya ton. Dia nak ukur beruang lah. Kejap dia baru masuk. Ni siapa? Adam Syafullah Adam. Selamat pagi Adam. Adam Syafullah ada ke? Ni baru masuk Adam Syafullah. Okay, tak apa, kita teruskan Apa lagi ukuran untuk kilogram ni? Ahmad Yusri ada Ahmad Yusri. Apa lagi contoh dia? Kalau untuk kilogram, untuk objek-objek yang berat ni, apa contoh lagi? Ada Ahmad Yusri. Ahmad Yusri. Alhamdulillah Puan Tan, mungkin dah ramai yang baru bangun kan? Dah ramai yang bangun. Sebab ni kat awal. Faris Naufal, apa lagi objek yang berat Faris Naufal? Untuk unit kilogram. Yang ada kat rumah kamu paling kamu mudah tengok kat rumah kamu ada apa? Yang berat, yang besar. Apa dia? Faris Naufal tu duduk kat luar rumah mesti ada banyak benda tu. Apa dia? Pasu bunga yang besar apa dia Faris Naufal? Pasu. Pasu boleh, pasu. Tapi tengok kat pasu. Pasu tu mesti yang besarnya. Yang ada tanah semua, yang ada bunga. Itu boleh ke. Jadi itulah contoh-contoh. Inilah perbezaan unit gram dan kilogram. Jadi kalau gram untuk objek ringan, contohnya roti, pen, berus gigi, buku yang kamu sebut tadi lah. Dan untuk kilogram untuk objek-objek yang berat. Contohnya beras. Tengok macam Sufi lagi, unit dia beruang, almari, pasu dan sebagainya. Jadi kalau kamu nak guna unit ni pun kamu kena tahu ke objek tu ringan ke, sesuai tak guna unit gram ni, sesuai tak guna unit kilogram ni. Tapi kalau mudah kilogram ni, contoh kalau zaman musim buah kan, timau durian, ada durian yang berat guna kilogram, ada yang ringan nak buat terbikai, contohnya buah-buahan. Buah-buahan pun ada jenis dia, ada juga yang ringan, ada yang berat juga. Okey, boleh faham semua setakat ni untuk unit gram dan kilogram? Boleh. Okey, alhamdulillah, terima kasih, bagus. Jadi kamu kena kenal dulu G-SIM ni dia ada antara dia ada 2 unit untuk kamu belajar hari ni. Yang pertama unit gram dan kilogram. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini dia contoh dia. Okey, boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Okey, Faris Naufal, yang pertama ni gambar apa ni? Ini gambar apa ni? Apa dia ni? Biskut. Biskut kan, macam sebekas biskut, satu bekas biskut. Okey. Berapa berat biskut ni?
Boleh nampak tak? 400 gram. Pandai ni kan contoh. 450 Bagus. gram. Pandai semua bagus. Jadi kalau untuk yang dah tulis, untuk cara menulis dia berat dia, macam mana nak tulis dia punya perkataan apa macam mana nak tulis dia punya berat tu? Okey, ni 450 gram. Okey, kita tulislah 400, nombor berat dia 450. Dan kalau apa boleh kamu jangan tulis dia gram penuh ni. Okey, kalau gram dia punya singkatan dia apa? G. Tadi. Pandai. Jadi kamu tulis 450 gram G ni. Jadi inilah cara menulis berat dia. 450 G. Kita tengok gambar yang kedua ni. Gambar apa ni yang kedua ni? Coklat. 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 Ni kalau panggil bahasa Melayu ni sepapan coklat. Sepapan. Ni sepapan ni. Jadi kalau coklat ni berapa berat coklat ni? 120 G. Pandai 120 G. Jadi sama je. Kalau gram ni kamu tulis singkatan dia je. 120 G. Ni pula ni. Ni apa ni? Khabar. Surat khabar. Surat khabar. Ni setimbun lah. Setimbun surat khabar. Berapa berat surat khabar ni? 300 kg. 300 kg betul ke? 300 kilogram. 300 kilogram. 300 kilogram betul ke 300? 3 kilogram. Pandai 3 kilogram. 300 tu berat sangat tu. 300 tu kalau dia tulis 300 kilogram baru kamu tulis 300. Tapi kalau dia tulis 3 kilogram, kamu just tulis ikut je 3 kg. Ni dia. Jadi kalau tengok perbezaan gram dengan kilogram ni. Tengok biskut dengan coklat ni. Ringan ke berat biskut dengan coklat ni? Ringan ke berat? Ringan. Jadi pandai. Jadi kalau ringan guna unit apa? G. Gram. G gram, pandai. Okey tengok. Kalau tak kilogram ni surat khabar ni ringan ke berat? Berat. Berat kan. Jadi kalau berat dia guna dia guna apa unit apa? kg, pandai kilogram. Tengok 3 kilogram. Jadi macam inilah macam mana kamu nak tulis berat dia. Contoh dia suruh tulis berat. Ataupun kalau kamu tengok kat tempat luar kan. Kalau kamu kat rumah kamu sendiri pun inilah dia berat ni macam mana nak tulis dia. Okey kita tengok seterusnya. Ni macam mana kita nak baca berat. Okey kita tengok kejap saya besarkan dulu. Okey kita tengok alat penimbang. Okey ni alat penimbang dia. Kita tengok yang pertama dulu. Okey Allah dia kabur sikit tak apalah. Okey contoh untuk baca senggatan dia ni alat penimbang ni. Tengok baca senggatan dia. Okey pandai. Untuk alat penimbang ni sendiri kalau kamu belajar dulu topik masa kan. Untuk alat penimbang ni dia lain dengan topik masa. Untuk dengan muka jam dia lain. Sebab alat penimbang ni dia macam-macam. Kalau jam ni dia sama semua jam sama. Tapi alat penimbang ni dia lain. Okey yang pertama kamu boleh tengok kalau baca alat penimbang kamu tengok dulu unit apa kat alat penimbang ni. Okey kalau alat penimbang nampak tak unit apa dia guna? Boleh nampak tak? Apa unit yang dia guna? Apa dia unit yang dia guna? Boleh. Ni Adam. Adam, sihat ke Adam? Sihat. Okey Adam tadi dah baru masuk tadi kan. Okey tak apa. Alhamdulillah, terima kasih Adam yang boleh join. Okey, untuk alat penimbang ni contoh yang pertama kamu boleh tengok dia punya unit. Kalau kat sini mesti kalau kamu kalau sendiri pergi mana-mana lah mesti ada tulis unit dia. Okey, untuk alat penimbang ni dia akan tulis unit apa ni? G apa? Unit apa G? Gram. Gram. Pandai. Okey, pandai gram. Jadi tengok dia tulis apa? Unit gram dulu. Dan untuk macam sama juga untuk macam muka jam, kamu kena baca senggatan dia lah. Gram ni. Okey, ni gram. Kamu dah tahu dia guna unit gram. Dan setiap senggatan ni dia akan tengok. Satu senggatan sama dengan berapa ni? 50. Dua senggatan 100. Tiga senggatan 150. Jadi untuk satu senggatan, contoh jarum dia tunjuk kat angka 50 ni. Maksudnya berat objek tu berapa? Kalau tunjuk angka 50. Kalau contoh dia tunjuk angka 50, kamu boleh terus baca itu adalah 50 gram.
Jadi untuk satu senggatan lah. Kalau dua senggatan, contoh dia punya jarum tunjuk angka 100. Kamu boleh baca terus, dia akan tulis 100 gram. Itulah macam mana kalau kamu nak baca untuk unit senggatan ni lah, setiap unit ni. Untuk setiap, kalau lain lah memang lain. Kalau untuk mengkejam kamu boleh tahu dia ada 60 senggat, ada 12 senggatan semua kan. Dan kalau untuk alat penimbang ni dia lain. Dia ada macam-macam jenis. Macam ni dia sampai 1000 gram. Contoh ni dia tengok dia ada berapa senggatan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 senggatan. Dan dia boleh maksimum ukur sampai 1000. Maksudnya 1000 ni lah 1000 gram lah. So 1000 gram. Maksudnya dia hanya boleh ukur timbang objek-objek ringan sajalah. Objek yang hanya boleh sampai 1000 gram. Kalau objek tu berat dia dia ukur berat dia lebih 1000 gram, dia tak boleh guna alat penimbang ni. Dia kena guna alat penimbang lain. Jadi inilah cara kamu nak tengok alat senggatan, alat penimbang lah. Cara mana nak kamu nak baca senggatan. Kalau contoh dia tunjukkan angka, ni angka berapa ni? Angka 800. Maksudnya itu adalah 800 gram lah. Itu 800 gram. Kau tulis 800, kamu tulis 800 G. Okey, itulah contoh alat senggatan yang pertama. Tengok contoh alat senggatan yang ni pula. Okey, tengok dia. Ada kelainan tak? Apa beza alat senggatan ni dengan yang tadi? Nampak tak apa beza dia? Ni yang sikit. Dia apa dia? Apa yang sikit tu? Tengok. Kalau macam yang tadi senggatan yang pertama dia 50. Ini 20. senggatan, tengok ini senggatan yang pertama dia 100. So contoh kalau jarum tunjuk kat angka 100 ni, maka ialah 100 gram. Dan tengok dia punya maksimum dia sampai 2000. Maksudnya 2000 gram lah. 2000. Pandai 2000. Maksudnya alat penimbang ni mungkin dia lagi berat sikit lah. Dia boleh ukur sampai 2000 gram. Macam yang pertama tadi sampai 1000 gram je. Ini sampai 2000 gram. Jadi kalau kamu nak baca tengok, ni senggatan yang pertama 100. Senggatan yang kedua 200. Jadi dia boleh, kalau contoh dia tunjuk kat nombor 200, maksudnya itulah 200 gram. Okey, boleh faham tak setakat ni untuk baca senggatan ni? Boleh. Ni senang je. Ni contoh kalau kamu ada, ini untuk alat penimbang yang guna jarum lah. Kalau yang guna elektronik ni senangnya. Contoh ni untuk, yang pertama ni ingat, yang pertama tengok unit dulu. Ni tulis unit gram. Jadi senang lah dia tulis unit gram. Contoh kalau dia tulis kg, maksudnya itu ialah unit kilogram. Ni Encik Anyuddin, ajaran saya je masuk. Okey, setakat ni faham semua ya untuk baca senggatan. Jadi kalau kamu ada alat penimbang ni kat rumah, kamu boleh tengok kalau kat luar, kamu pergi pasar ke, kalau kamu pergi Aeon, apa pasar Maidin kan. Kamu pergi kat bahagian basahnya, selalunya kat bahagian basahnya, yang buah-buahan ayam tu kamu boleh tengok sendirilah. Ada penimbang, kamu boleh tengok sendiri. Ni ada penimbang. Tapi selalu sekarang orang tak guna dah yang jarum-jarum ni. Orang hanya guna yang elektronik punya. So elektronik ni senang. Kamu boleh terus tengok, baca terus. Tapi kalau kamu yang jarum ni, kamu kena tengok jarum tu kadang-kadang dia pergi kat ni. Kadang-kadang dia pergi kat antara ni. Pergi kat antara ni. Tu yang susah nak baca tu. Dia perlukan accurate. Selamat pagi Dr. Anyuddin. Ni adalah doktor saya, pensyarah saya Dr. Anyuddin. Teruskan. Okey, baik doktor. Okey, teruskan Okey, tengok ni. Kita tengok ada dua jenis penimbang ni. Ini gambar dua jenis penimbang. Sekejap saya besarkan sikit. Okey, kalau kamu boleh tengok sendiri, dia ada beza dua jenis ni. Kalau kamu rasa apa beza dua jenis ni? Sama dia Anwazin. Ya, Apa tu? Sekejap. Saya nak tanya kamu, apa beza dua penimbang ni kalau kamu tengok lah. Yang pertama tadi ingat tak apa saya cakap pertama tadi, kamu tengok unit yang ada kat penimbang ni. Apa unit? Penimbang yang pertama unit dia apa? Gram. Pandai gram. Untuk penimbang yang kedua, apa unit dia? Kilogram. Pandai. Jadi inilah beza dia, tengok. Senggatan pertama untuk
penimbang yang warna biru ni, tengok dia 100. Contoh kalau baca dia ialah 100 gram sebab dia ialah unit gram. Tapi kalau untuk yang ni pula senggatan pertama dia ialah 1. Tengok kecil je 1. Tapi 1 ni lah 1 kilogram. Jadi kalau untuk penimbang pertama dengan penimbang kedua, beza dia penimbang pertama ni dia ukur untuk timbang objek yang ringan ke berat. Untuk penimbang biru ni, ringan ke berat? Ringan. Bagus, pandai, ringan. Sebab apa dia ringan? Sebab dia guna unit gram, pandai. Bagus semua. Dan kalau untuk yang penimbang warna merah ni untuk ukur objek yang ringan ke objek yang berat? Jisim yang ringan ke yang berat? Untuk yang warna merah ni, timbang ringan ke berat? Pandai, bagus semua, berat. Sebab apa? Dia guna unit kilogram. Jadi kalau kita tengok sendiri, kalau pergi kat luar, kamu tengoklah. Kalau jumpa penimbang, kamu tengok penimbang ni. Dia guna unit apa yang pertama? Kalau guna yang jarum ni, ada unit apa? Kalau elektronik, kamu tekanlah. Ada kat dia punya screen tu dia tulis unit apa. Macam saya ni, dia unit ni. Macam penimbang ni, yang elektronik ni, dia guna unit kilogram. Contoh saya tekan ni. Tak apa, dia sebab ringan kan. Kalau saya ukur berat ke apa, dia akan guna unit kilogram. So baca je, dia terus tulis unit apa. Okey, kita tengok ni macam mana kamu nak timbang. Jadi kalau kamu tadi kamu dah kenal unit gram dan kilogram, kamu dah kenal alat penimbang, kamu dah boleh tahu senggatan dia, kamu boleh tahu setiap tu ada jenis-jenis dia. Kita tengok macam mana kamu nak timbang dia ni. Okey, yang pertama macam mana kamu tahu? Yang pertama kamu perlu pastikan alat penimbang kamu tu elok ke tak elok ataupun dia rosak ke tak rosak. Okey, yang pertama kamu perlu pastikan jarum dia ni mesti tunjuk angka yang kosong ni. Kalau ada penimbang tunjuk angka kosong kan. Macam kalau elektronik angka kosong lah, angka sifar. Tengok jarum ni akan tunjuk angka sifar. Contoh kalau penimbang kamu ni kamu tak timbang apa-apa, tak ada berat apa pun, tiba-tiba dia tunjuk angka sini ke jarum dah ke mana-mana kan. Mungkin dia punya tu dah rosak, dia tak accurate dah. Jadi kalau kamu timbang, mungkin kalau kamu timbang berat tu dia tak accurate, dia tak betul berat tu. Jadi perlu pastikan dia mesti bermula daripada angka kosong ataupun angka sifar. Pandai. Jadi tengok. Ini unit apa ni? Unit gram. Ni penimbang berat ni unit gram. Okey, ni sebelum kamu letak pastikan. Sebelum kamu letak tak ada kosong kan. Kamu timbang, kalau tak apa objek pastikan dia tunjuk angka unit kosong dulu. Jadi, itu yang pertama lah. Pastikan objek apa alat penimbang kamu ni elok. Kejap. Jadi lepas kamu dah timbang, macam mana kamu nak baca pula? Sama jugalah macam kamu nak baca jam. Tengok jarum dia ni. Jarum kalau ni untuk yang guna jarum lah, alat penimbang guna jarum. Okey, kamu letak ni, contoh kamu letak bekas apa ni? Kopi lah, bekas kopi kan. Kamu letak, kamu tunggu dulu. Tunggu jarum ni bergerak. Jarum ni bergerak kan, daripada angka kosong dia bergerak. Dia gerak sampai 100. Okey, contoh dia dah tak berhenti bergerak lah. Kamu tengok dia kadang-kadang dia bergerak macam tu, dia goyang kan. Lepas tu kamu dia dah stay macam tu, dah stay goyang sikit tak apa. Itulah accurate dia, yang accurate. Itu dah berat dia. Jadi kamu boleh baca terus 100 gram. Ni contoh dia lah. 100 gram. Ni kalau guna alat yang guna jarum. Contoh kalau kamu timbang benda lain kan, lebih berat. Kamu letak 2 kopi. 2 benda kopi ni. So dia akan bergerak. Ke angka 200 ni. Dia gerak 200. Tu. Dia tak berhenti. Dia gerak tunjuk angka 200. Jadi kalau tunjuk angka 200 berapa berat 2 kopi tu? 200 gram. 200 gram. Contoh dia tunjuk. Okey, pandai. Dia tunjuk angka 200. Maksudnya berat 2 kopi tu 200 gram. Tu contoh dia kalau kamu nak baca dia. Contoh kamu nak timbang. Kita tengok contoh yang ni. Tembikai ni. Tembikai. Okey. Sebelum kamu nak. Macam tadi cakap tadi. Sebelum kamu nak timbang. Pastikan objek penimbang kamu ni betul je. Siapa tu? Betul, saya tak tanya lagi. Sabar. Belum lagi. Tengok tembikai kan. Okey, yang pertama kita tengok unit untuk alat penimbang ni. Apa unit dia? Kalau kamu nak timbang tembikai ni, apa unit yang tengok alat penimbang ni unit dia apa? Gram ke kilogram?
2 kg. Kilogram. Siapa jawab 2 kg tu? Sabar, belum lagi. Tengok 2 kg kan. Jadi dia guna unit kilogram. Jadi kamu letak tembikai, tengok dia bergerak, tengok dia tunjuk angka 2. Siapa tadi jawab? Ukashah ke Faris Nafal? Ukasha. Bagus. Terima kasih Ukashah. Jadi untuk berat tembikai ni berapa tadi? 2 kg. Jadi 2 kg tu apa? Kg tu apa? Kg tu apa? Kilogram. Kilogram sama. Bagus, terima kasih Sufi. 2 kilogram. Okey, jadi inilah contoh kalau kamu nak timbang dia. Okey, sebelum tu saya nak tanya kamu. Jadi kamu dah reti lah. Saya harap kamu dah boleh tahu dah macam mana nak timbang. Saya tanya kamu kat sini, dah kelas ni, 2 bijak ni, siapa yang dah timbang berat dia? Siapa tahu berat dia? Tak tahu. Oh, tak tahu tak pernah timbang Tak. Jadi kalau kamu nak timbang berat kamu ni, guna unit kilogram ke gram? Berat. Kilogram. Kenapa guna kilogram, Sufi? Tak tahu. Tak tahu kan, tapi sebab apa? Kalau berat badan kita ni, berat badan, berat manusia. Berat manusia dia akan guna unit kilogram. Sebab apa? Kita ni berat. Bukan kita ni tak ringan lah, kita berat Nak berbanding objek-objek contohnya buku lah, buku, sabun ke apa. Itu kan ringan. Jadi berat manusia ni kita akan guna unit kilogram. Jadi kamu kan tak pernah timbang badan kamu kan. Contoh berat saya 50. Contoh berat saya lah. Berat Cikgu Aiman. Ni saya tulis Aiman. Berat saya ialah berapa kg? Berat saya tadi saya dah ukur. Berat saya ialah 58 kg. Saya ni berat ke Sebab saya kan pendek dan berat. Jadi kalau kamu ukur, saya guna elektronik. Jadi kalau kamu ada alat penimang kat rumah, kamu boleh timbang berat kamu. Sebab kamu dah tahu kan macam mana nak berat. Kamu boleh timbang berat kamu sendiri. Kalau kamu guna yang jarum, pastikan kamu boleh ada orang untuk baca jarum kamu tu. Contoh kamu nak timbang berat, kamu diri atas berat tu, penimbang tu. Kalau kamu guna jarum, kamu boleh nak dongak ke bawah. Sebab kadang-kadang dia tak accurate. Sebab kamu dongak ke bawah, kamu kena stay. Macam tu. Tunggu lama sikit, dia akan bergerak lah kepada berat kamu. Macam contoh saya guna yang elektronik. Saya berdiri, tunggu lama sikit, atau saya terus boleh tengok. Boleh baca terus berat tu. Jadi kalau contoh kamu yang ada alat penimbang, siapa tadi? Ukashah. Siapa ada penimbang ni? Yusri Alat penimbang berat jangan guna alat penimbang yang buah tu. Kamu nak duduk benda tu kan. Mana yang ada alat penimbang tu, kamu boleh timbang berat kamu Jadi contoh kalau kamu lahir kan, kalau kamu dah lahir pun mesti ada berat kamu. Contoh kalau kamu jadi baru lahir, kamu bayi kan, kamu berat kamu contoh 2 kilogram, 3 kilogram. Itulah dia berat, contoh berat dia. Jadi kalau berat manusia ni mesti akan guna unit kilogram. Okey, jadi saya harap kamu boleh nanti kamu boleh timbang berat kamu Siapa yang dah tahu berat sendiri dalam kelas ni? Jadi Sufi tak tahu kan? Yang lain. Faris Nafal ke Ukashah, Ahmad Yusri? Saya dah buat dah. Berapa berat kamu? Kamu dah ukur bagus Faris Nafal. Jadi kamu dah timbang berat kamu Faris Nafal? Berapa tadi berat kamu Faris Nafal? 2 kilogram. 20 gram ke kilogram tu? 20 kg. 20 kilogram. Tengok ni Faris Nafal. Kalau Faris berat je 20. Ui, ringannya kamu. 20 kg. Jadi kamu kena tengok contoh-contoh orang nak bersenam ni saya tahu berat dia. Nak kurangkan berat. Contoh kalau orang yang tak sihat, mungkin dia akan berat berlebihan. Itulah contoh berat dia. Jadi kamu timbang. Jadi Faris Nafal, kamu timbang macam mana Faris Nafal? Guna penimbang ke? Penimbang yang mana? Faris Nafal? Faris Nafal? Timbang yang jarum. Jarum. Bagus. Jadi kamu dah reti lah untuk timbang berat kamu sendiri. Jadi yang lain ni mungkin tak ada alat penimbang. Kadang-kadang kalau kamu pergi mall kan, contoh yang sekarang kan dah musim dah berada sikit yang dah vaksin semua. Kalau kadang-kadang kamu pergi mall pun dia ada alat penimbang yang besar tu. Dia boleh ukur tinggi yang berat sekali kan, kena masuk shilling tu. Itu tapi elektronik. Tapi tak apalah, mungkin kamu dah ada tahulah, boleh pernah cuba ukur berat kamu sendiri. Okey, boleh semua setakat ni Boleh. Okey, kita tengok ni. Ni kita ada gambar ni. Boleh. Terima kasih. Bagus. Okey, kita tengok ni. Ni gambar apa ni? Ni gambar apa?
Biskut. Biskut apa ni? Biskut Mary kan. Biskut Mary dengan ni segulung kapas. Tisu tandas ke? Ni saya, ini segulung kapas ni. Bukan tisu tandas, ni kapas. Saya nak tanya kamu, antara biskut Mary dengan segulung kapas ni, mana yang lebih, jisim dia lebih berat? Jisim dia lebih tinggi? Kapas. Kapas ke? Betul ke? Biskut Mary ke kapas? Biskut. Biskut ke? Biskut. Jawapannya ialah biskut. Kenapa biskut Mary lebih berat? Sebab dia punya jisim dia lebih berat lah. Dia punya, kalau kamu ukur, Dia punya biskut tu banyak. biskut dia banyak kan. Dia punya jisim, kuantiti dia pun, dia kan padat. Kalau kapas ni, dia macam ada bulu-bulu sikit, kalau ada ruang sikit, sebab itulah dia tak berat. Jadi biskut ni, jisim dia lah lebih berat. Inilah dia, lebih berat. Jadi kalau kamu nak ukur sendirilah, contoh, macam tadi ni. Kita tengok bacaan. Antara saya, Cikgu Aiman dan Faris Nafal, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Cikgu Aiman. Kenapa saya lebih berat? Kenapa saya lebih berat? Kenapa? Sebab dia 58 kg. Bagus. Pandai. Sebab apa? Saya 58 kg. Kalau Faris Nafal 20 kg. Contoh kalau saya tanya ni, antara Faris Nafal dengan saya Cikgu Aiman, mana yang lebih ringan? Jisimnya lebih ringan? Faris. Siapa? Saya. Saya tu. Faris Nafal jawab saya. Faris Nafal. Sebab apa? Dia 20 kg. Kalau saya 58 kg. Sama juga dengan ni. Tapi kalau saya tanya kamu, biskut Mary dengan kapas ni, dia guna unit apa? Gram ke kilogram? Gram atau kilogram? Dia guna yang mana? Kilogram. Betul ke? Kilogram. Tak, biskut Mary ni berat ke tak? Berat. Gram. Okey, bagus. Jadi kalau kapas dan biskut Mary ni dia tak guna kilogram. Kalau kamu timbang atas guna mesin yang kilogram, jarum dia tak bergerak Kalau gerak pun sikit je, kamu suka dia nak baca. Dia akan guna unit gram, guna alat pemberat yang guna unit gram. Sebab apa? Benda ni ringan. Ni saya nak tanya kamu, ada satu teka-teki lah, teka-teki. Siapa nak dengar teka-teki? Siapa nak dengar teka-teki? Okey, semua nak dengar teka-teki kan. Tapi teka-teki ni pasal berat pasal jisim topik kamu ni. Ini dia. Antara 1 kilogram emas dan 1 kilogram kapas, mana yang lagi berat? Okey, saya nak tanya kamu dulu lah. Emas. Okey. Saya nak tanya kamu dulu. Antara emas dengan kapas, mana lagi berat? Kalau emas dengan kapas? Emas. Emas kan? Tapi kalau tengok, dia kata selalu 1 kilogram emas dengan 1 kilogram kapas, mana yang lagi berat? Berat. Okey, saya nak tanya seorang-seorang dululah. Saya nak undi. Okey, Faris Nafal jawab yang mana? 1 kilogram. Okey, Faris Nafal jawab sama berat. Okey, Ukashah pula? Sama berat. Sama berat. Okey, Ahmad Yusri? Sama berat. Sama berat. Okey, Sufi Nur Kaisara, mana lagi berat? Sama berat. Sama berat. Okey, yang terakhir Adam Saifullah, mana yang lagi berat? Berat. Sama berat jadi semua jawab sama berat. Semua pandai, bagus ni. Kenapa sama berat? Kenapa sama berat? Padahal tadi kamu kata emas memang lagi berat daripada kapas. Sama. Sebab 1 kg dan 1 kg dan 1 kg. Pandai semua. Jadi semua bagus lah. Ini teka-teki saya ni semua jawab-jawab lah. Jadi sebab apa? 1 kg. Ini memang dah ukuran dia. Apa kita panggil apa? Dia punya nilai. Kalau kamu timbang kan 1 kg emas. Memang emas. Kalau kamu tanya emas dengan kapas, memang emas ni lagi berat. Tapi kalau dia dah baca dia punya berat dia 1 kilogram dengan 1 kg, dengan 1 kilogram emas, 1 kilogram kapas, jadi memang dia tulis sama berat. Jadi dia akan tulis sama berat. Cuma beza dia mungkin dia punya kuantiti lah. Sebab emas ni satu bongkah ni pun memang berat kan. Kalau kapas ni perlukan, tengok ni, dia perlukan 1 buni. Kalau emas ni mungkin perlukan 3 je. Kuantiti dia. Tapi kalau dari segi nilai berat dia, memang sama berat. Ni teka-teki terakhir. Kalau antara mana ni? Contoh, 1 kilogram emas dan 1 kilogram kapas ni, dia jatuh atas kaki kamu. Mana yang sakit? Emas.
Kenapa? Kenapa emas sakit? Padahal Emas keras. padahal dua-dua sama berat. Keras. Keras. Jadi tengok kamu ada jawab emas. Saya semua jawab emas. Jawapannya salah. Jawapan dia kaki yang sakit. Takkanlah emas sakit. Kaki lah sakit, takkan emas tu sakit. Kaki kamu yang sakit. Oh, betul-betul ya, kaki yang sakit. Saya tanya kalau emas dengan kapas jatuh atas kaki, mana yang sakit? Takkanlah emas ni sakit. Jawapannya kaki yang sakit. Kaki yang sakit. Ini dah sajalah selingan. Yalah, just for fun lah. Just for fun lah. Okay. Tapi yang penting kamu tahu lah. Yang penting kamu tahu kalau 1 kg emas dengan 1 kg kapas, yang kalau berat dia sama berat. Tak ada yang lebih berat. Sebab apa? Dua-dua 1 kg. Cuma yang beza je mungkin kuantiti dia. Untuk 1 kg emas mungkin perlukan 3 bongkah emas ni. Kalau kapas perlukan banyak lagi lah. Mungkin perlukan 1 guni. 1 guni yang besar kan. Itulah beza dia. Okay, boleh faham semua setakat ni? Aiman, Ya, saya Puan. you ada buat tu group work tak? Group work activity. Aktiviti. Ada saya bagi lawan sheet tapi ni saya baru nak buat soal jawab ni. Oh, sebab mungkin you boleh just panggil mereka, ambil barang, just show you all like okay, contoh lah, Yusri dengan Faris dia tunjuk satu barang and then we just ask the student to show set berapa berat agak-agak, boleh tak? Boleh buat macam ni tak? Boleh Puan, boleh. Tapi saya pun ada ni juga. Saya ada satu app ni, kejap. Saya nak tayang dulu. Jadi contoh kalau kamu kat rumah kan. Okay, Faris Naufal dengan Ukasha kan sekali Sekejap. Oh, you ada buat group work lah? Saya ada ni soalan sekejap. Kejap ya. Jadi contoh lah, contoh kamu tak ada penimbang kat rumah kan. Saya ada penimbang secara ni lah. Sekejap. Allah, tak boleh nak present. Sekejap. Skill simulator. Okay, ni. Boleh nampak tak? Okay, semua boleh nampak ke semua? Ni saya ada skill simulator. Bagi contoh kamu ni tak ada kat rumah. Okay, semua ada pen tak kat rumah? Ada pen tak? Jadi semua boleh ambil pen kamu. Okay. Pen dengan bantal kan, contoh bantal kan. Okay, kalau kamu kat rumah ada bantal atau pemadam, pebantal. Okay, saya nak tanya kamu, pen dengan bantal, mana lagi berat? Apa? Kalau antara pen dengan betul lah, pensel dengan bantal. Bantal, betul ke? Okay, macam mana kita nak buktikan? Ni saya ada, ni dia. Inilah dia. Kita panggil apa? Ni skill simulator lah, simulator. Okay, pen dengan bantal. Okay, contoh saya letak pensel Saya letak pensel. Okay, jadi kalau pensel, kalau pensel tengok, saya letak pensel, okay, pensel ni ringan ke berat? Ringan. Ringan. Jadi kalau ringan kita guna unit kilogram ataupun gram? Kilo. Kilogram, betul ke? Gram. Betul ke kilogram? Gram, kita guna unit gram. Jadi contoh saya guna pensel, tengok saya ukur pensel tu berapa berat dia tulis tu. Ni saya tulis gram lah ni. Berapa berat dia? 288 pandai. Jadi kalau pensel berukuran berat dia, tengok saya timbang. Okey, ni elektroniknya. Saya timbang dia akan tulis 28.35. Okey, saya tanya kan antara pensel dengan bantal kan. Contoh saya ukur bantal pula. Tengok bantal. Sampai 1000 ni. Jadi contoh tu kilogram. Jadi betul tak? Antara pensel dengan pemadam mana lagi berat? Okey, apa ukuran bantal ni? Bantal. 130. 100 ke? 100 ke? Ni 1000. 1030. Jadi contoh untuk kalau kita bandingkan, kalau contoh kalau kamu kat rumah kan, kamu boleh pegang sendirilah pen. Contoh saya ada pen. Contoh kalau kamu kat rumah, kamu pegang pen dengan kamu pegang bantal kamu. Mana pen saya tadi?
Allah. Ni contoh saja pen. Ni pen kamu dengan bantal lah, bantal. Contoh kalau ni bantal lain lah, ni bantal lain. Tapi contoh kalau bantal kamu tidur tu, kamu tengok kamu boleh pegang sendirilah. Antara mana lagi berat? Bantal dengan pensel, bantal lagi berat. Dan kamu boleh tengok kat sini kalau guna scale ni pun pensel 28.35 je. Tapi kalau kamu letak bantal 1360. Jadi kalau guna kilogram 1.35. Okey, itu kalau guna elektroniknya. Ni saya akan tunjuk pula yang jarumnya. Sabar sekejap yang jarum. Ni yang jarum ni, nampak tak? Nampak tak yang jarum? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okey, yang pertama, kamu perlu pastikan unit apa dulu. Okey, saya akan gunakan unit gram dululah. Okey, ni unit gram. Okey, ni unit gram Sekejap reset dulu. Gram. Okey, contoh saya letak apa ni? 900. Okey, kita tengok dulu antara apple dengan pineapple. Apple ni buah apple lah dengan buah nenas. Okey, mana lagi berat? Okey, yang pertama saya akan letak buah apple dulu. Okey, berapa berat buah apple ni? 100. 100 apa? 100 Gram ke kilogram? gram. Pandai. Okey, jadi saya akan letak 100 kilogram, betul tak? Okey, great. You have the right gram answer. Okey, betul. Kalau apple 100 gram. Okey, contoh pula saya nak banding dengan buah apa ni? Buah pineapple, buah nanas. Okey, saya letak buah nanas. Ni kamu nak baca ni. Okey. Saya besarkan sikit. Okey, berapa bacaan buah nanas ni? 350 Eh, kilogram. 900 kilogram ke gram? Kilogram. Kilogram. Betul tak? Betul ke? Tadi kan saya guna unit apa di gram. Jadi saya gram ke kilogram? Gram. Ni gram. Jadi kalau nenas 900 gram. Betul tak jawapan dia? Betul. Jawapannya betul. 900 gram. Jadi macam inilah contoh kamu nak timbang. Kamu letak buah. Kamu tengok dia bergerak ke angka berapa. Dan tengok dulu unit apa. Okey, kita tengok jawapan kita tengok yang lain pula. Saya tu dari unit kilogram pula. Kilogram. Tak boleh lah, ni tak boleh. Tengok ni unit kilogram ni. Kalau unit kilogram, kamu letak siling emas. Tengok, okey, siling ni dia ringan ke berat? Ringan kan? Ringan. Jadi kalau ringan, dia sesuai tak guna unit kilogram? Sesuai? Sesuai ke? Okey, tengok saya timbang shilling ni. Tengok angka dia ni bergerak ni. Dia bergerak tapi kamu boleh baca tak apa unit dia? Boleh baca tak? Tak. Tak boleh kan. Jadi kalau shilling ni dia tak sesuai guna unit kilogram. Contoh saya guna unit gram. Saya letak shilling. Allah, kejap. Reset. Okey, saya letak shilling. Tengok dia bergerak lah. Dia bergerak ke, okey, kamu nampak dia bergerak angka berapa ni? Kosong. Okey, dia berapa senggatan ni? Berapa senggatan? Dua. Dua senggatan. Dua senggatan daripada 100. Jadi tengok, kamu boleh kira sendiri lah. 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah 20 gram. Betul tak? Jadi kamu boleh ukur shilling. Kalau guna unit gram, kamu boleh ukur. Dia 20 gram. So satu senggatan ni, kalau senggatannya besar ni dia 100. Tapi dalam 100 ni ada 10 senggatan. Jadi satu senggatan ialah 10 gram. Okey, boleh faham tak semua? Boleh. Jadi kalau tengok, kalau kamu ada alat penimbang, kamu boleh ukur sendiri lah kalau pen. Kalau yang pen tadi kan, kalau yang pen dengan bantal. Kalau bantal kan lagi berat. Jadi kalau kamu pegang sendiri pun rasa sendiri. Pen dengan bantal. Okey, saya nak tanya kamu dulu. Sekejap, saya nak tanya kamu. Saya nak tanya kamu kejap. Okey, kat rumah kamu ada pen tak? Ada. Ada pen kan? Tapi contohlah saya tengok kamu tengok saya lah. Okey, saya ada songkok dengan bekas pensel ni. Okey, kalau kamu tengok sendirilah mana lagi berat? Kamu anggarkan.
Kalau kamu tengok sendiri, mana lagi berat? Songkok. Betul ke songkok? Sebab. Sebab ke? Tapi kalau kamu tengok saiz, mana lagi besar saiz dia? Sebab. Pesel box ke? Songkok ke pesel box besar dia? Songkok. Okey. Pandai semua. Jadi kalau yang berat, bekas pensel ni lagi berat. Tapi kalau lagi saiz, songkok ni lagi besar. Tengok kalau saiz dia. Tengok dia kembang sikit. Kalau tinggi dia sama. Tapi kalau dia kembang, songkok ni lagi besar. Jadi kalau jisim ni, dia tak tengok kepada saiz. Tengok macam emas tadi. Emas tu lagi kecil daripada 3 bongkar emas tu lagi kecil daripada sebakul kapas. Tapi kalau emas tu lagi berat. Sama macam ni. Sebagian mesej buat saya lagi berat. Jadi semua boleh faham tu untuk jisim? Faham. Okey, jadi saya harap yang pertama tadi kamu boleh tulis, kenal dan tulis unit gram, bacaan unit gram dan kilogram. Kamu boleh tulis dan kenal. Contoh kalau 450 gram, kamu boleh tulis 450 G. Dan yang kedua tadi kamu boleh sendiri timbang. Timbang dan rekod sendiri kamu, apa benda yang kamu ukur berat dia. Contoh macam Faris Nafal tadi, tengok dia dah tahu dah macam mana nak ukur berat dia, timbang berat dia. Mungkin yang lain ni yang ada contoh macam tengok saya guna tadi pun mungkin kamu dah tahulah. Kalau saya guna yang untuk penting ni guna baca yang jarum punya sebab yang elektronik ni kamu boleh just baca terus. Tapi kalau yang jarum ni dia susah sikit, kamu kena tengok senggatan-senggatan je. Kamu boleh tengok senggatan macam mana nak baca dia. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey bagus. Jadi kamu dah tahu sendiri lah banding pen dengan bantal pun kamu dah tahu banding mana yang lagi berat. Kamu boleh pegang macam mana lagi berat. Kalau pen ni lagi ringan. Kalau bantal ni lagi berat. Macam tadi saya bukti kan, ukur sendiri. Okey, boleh faham semua ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Jadi untuk hari ni kita belajar santai je. Tak ada nak macam saya dulu ada penyelesaian masalah. Saya bagi soalan macam bagai-bagai. Untuk hari ni kita santai je sebab kamu pun baru habis cuti kan. Mungkin penat bercuti ke apa. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Setakat ni ada soalan jadi kamu semua sangat bagus lah. Boleh tahu. Setakat ni dah tahu topik panjang. Hari ni kita belajar topik jisim pun kamu dah tahu. Pandai, bagus. Jadi itu hari ni saya harap kamu dah capai 2 objektif tadi. Okey, boleh semua ya? Boleh Okey, boleh semua. Allah, semua dah keluar. Saya belum nak closing lagi. Okey, terima kasih kepada semua. Jadi saya harap kamu boleh sambung buat ada tadi saya bagi worksheet kan. Itu mungkin latihan sikit lah sebab sebelum ni saya bagi banyak latihan. Ini latihan selingan sikit. Saya harap kamu boleh buat dan hantar dia punya jawapan kepada saya. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Faris Nafal, Ahmad Yusri, Ukasha, Adam Saifullah dan Sufi Nur Kaisara kerana dapat berpeluang untuk join Google Meet kita pada hari ini. Jadi itu sahaja, kita tutup majlis kita dengan Furqan Al-Furqan surah Al-Nas. Cikgu kan nak cakap dengan you. Biar mereka keluar dulu lah. Boleh puan. Okey, semua boleh keluar ya. Terima kasih semua. Okay, thank you.